A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba Allah yang Rahman ni juga ialah mereka-mereka yang tidak menyembah selain daripada Allah. Tidak berdoa selain daripada Allah atau tidak berdoa dan menyembah bersama-sama dengan Allah tu, dia menyembah yang lain sama. Orang tidak syiriklah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh manusia melainkan yang ada hak. Maknanya dia dibunuh balik, atau dia berzina, atau dia murtad, memang dia boleh dibunuh balik. Tapi dia tak boleh. Ada apa lagi gangguan ni? Wala yaznun, dan mereka juga tidak pernah berzina. Wa may yaf'al zalika fa ulaika wa may yaf'al zalika yalqa athama. Siapa yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dia akan bertemu dengan satu dosa yang amat besar. Perbuatan zina, membunuh orang dan lain-lain, maksiatlah. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, dan azab kepada mereka ini digandakan pada hari kiamat. Sebab dosa itu dosa besar berbanding dengan dosa-dosa yang lain. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Illa, ini yang penting, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana, beriman semula, maknanya dia buat maksiat tadi, imannya mungkin telah gugur ataupun dah lemah. Dia menguatkan semula iman dia setelah dia bertaubat. Wa amila amalan salihah, dan dia buat pula perbuatan-perbuatan baik, dia tak buat lagi dah maksiat yang sebelum itu. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, orang-orang ini Allah menggantikan segala perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka buat tu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan, siapa yang bertaubat macam itu dan buat yang baik, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, mereka telah bertaubat dan kembali kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Begini tuan-tuan sekalian, tajuknya taubat. Kita selalu sebut taubat, tapi saya tengok kita ni taubat lebih berbentuk ritual. Wirid, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka bertaubatlah kita dengan baca ayat itu 70 kali satu hari. Nabi tak pernah kurang daripada 70 kali. Waktu imam juru nikah pun, mari kita taubat, kita baca doa taubat, itu antaranya. Jadi orang juru anak tuna yang angkat nikah tadi pun, dia bertaubatlah dengan bacaan itu. Tapi lepas itu kalau dia tak semayang, dia tak semayang juga. Kalau dia perempuan itu, kalau tak pakai tudung juga. Jadi waktu dia taubat upacara nak akad nikah tu, taubat ritual. Taubat apa? Taubat, tu saya tak tahu nak sebut taubat apa. Jadi itu yang saya nak kupas malam ni. Adakah kita ni sekadar kita mengamalkan ritual-ritual taubat, tapi sebenar-benarnya kita bertaubat atau tidak? Macam orang yang mengaku beriman. Semua orang mengaku beriman. Kalau kita kata dia tak beriman, mungkin kena tumbuk. Tapi dia tidak membuktikan sikit pun yang dia itu beriman. Tuhan sebut, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ramai di pada kalangan manusia mengaku dia beriman dengan Allah. Wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman pun. Dalam ayat yang lain, wa ma yu'minu aksaruhum, kebanyakan mereka tak beriman, illa wa hum musyrikun, tetapi kebanyakan mereka mensyirikkan Allah. Mengaku beriman, tak beramal. Mengaku bertaubat, tak betul-betul bertaubat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, maka kekallah upacara taubat yang dibuat oleh juru nikah itu, ataupun kekallah beriman seperti dakwaan-dakwaan yang mengaku beriman dan sebagainya. Jadi kita nak tengok taubat tu macam mana dia punya konsepnya, sejauh mana kehendaknya, supaya betul-betul kita dapat faedah daripada ayat ini. Tuan-tuan sebut ayat di bahagian belakang itu, daripada ayat
70 sampai 71, kecuali orang-orang yang bertaubat. Apabila mereka bertaubat dan taubat mereka diterima, Tuhan gantikan tempat maksiat yang mereka pernah buat sebelum itu, semuanya digantikan dengan kebajikan. Bayangkan ada dua serampang, dua mata. Yang pertama, apabila dia taubat, taubatnya tu diterima. Syaratnya dia taubat yang diterima ikut ayat yang pembiasan tu. Wa man taba wa amila salihan, siapa yang bertaubat dan buat baik, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, sebenar-benarnya dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Makna bila dia bertaubat yang betul-betul tadi, yang pertama sekali, dosanya Tuhan ampun ke semuanya, melainkan syirik saja. Bayangkan, bermakna kalau dia hidup 70 tahun, 69 tahun maksiat saja tapi tak syirik, tiba-tiba tahun ke-70 dia berubah, dia bertaubat betul-betul, Tuhan terima dia mati, segala perbuatan maksiat tu insya-Allah Tuhan ampunkan. Bayangkan, sebab Tuhan sebut ayat di ujung tu, wallahu ghafurur rahim, kerana Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu satu. Jadi rekod 69 tu jadi bersih. Campur yang tahun ke-70 tu, dah dia jadi baik, bersih. 70 tahun sekali bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat yang dipadam maksiat yang dia buat 69 tahun tu digantikan dengan kebaikan semuanya. Sebab tu saya pernah sebut tajuk taubat ini. Kalau kita betul-betul bertaubat, jalan pintas untuk membanyakkan pahala, jalan pintas untuk melepaskan daripada seksa. Walaupun amalan kita tak banyak, jangan maksiat, jangan syirik aja, tapi bila Tuhan terima, segala yang maksiat itu dihapus kira. Dan yang keduanya diganti dengan kebaikan. Ini ayat sah, bukan kata tafsiran saya aja. Sebab dia sebut Tuhan menggantikan orang-orang yang bertaubat macam itu, tempat maksiat mereka tu digantikan dengan kebaikan. Kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi maknanya, apabila dia telah taubat dan taubatnya diterima, 69 tahun tu maksiat bergelumanglah dengan maksiat, kita katakan begitu, melainkan syirik, Tuhan ampun ke semuanya. Dah kosong dah, dia bersih dah. Sebab Tuhan, taubat itu membersihkan seseorang. Hadis kata, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Sesiapa yang bertaubat daripada apa-apa kesalahan dan taubatnya diterima, sama seperti orang yang tak pernah buat kesalahan. Orang yang bertaubat pula, dia bersih seperti mana bersih ketika mak dia melahirkan dia dulu. Hadis juga. Selesai. Dan yang keduanya, tempat maksiat yang ada buat 69 itu semua digantikan dengan kebaikan, dicatatkan sebagai kebaikan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, janganlah sekali-kali, jangan sekadar menjadikan taubat itu acara untuk melepaskan akad nikah, untuk begitu begini. Jangan. Itu bukan ritual seperti angkat. Oh, nak buat gini kena angkat dulu, kena beri macam orang apa? Orang tuntut ilmu saya hebahkan ilmu ni begitu, itu tak payah. Kita dengan Tuhan ni komitmen peribadi itu penting sangat. Jadi kita akan tengok konsep ini sekadar yang mampu untuk malam ni. Jadi ada ulama telah mendefinisikan taubat ini, kita rujuk, dia perkataan taubat, kita kembali kepada Allah dengan kita telah meninggalkan segala yang Tuhan tegah dan mengamalkan segala yang Tuhan suruh. Yang kita faham selama ini, kita tinggal yang Tuhan tegah aja, dia tak sebut apa yang Tuhan suruh. Itu satu lagi pahaman yang tak betul. Dia kata rujuk sini, kita kembali kepada apa yang Tuhan suruh dan kita tinggalkan segala yang Tuhan tegah. Sebab itu dia tak rujuk di sini, rujuk daripada benda yang Tuhan tegah, kita berhenti semuanya dan kita kembali kepada apa yang Tuhan suruh. Ingat yang itu. Kalau dia buat begitu dengan betul-betul insaf dirinya, dengan penuh ikhlas, walaupun tidak pernah dia cakap astaghfirullahalazim pun tak apa. Katalah anak yang baik, dia tak pernah mengucap kata dia sayang bapak dia pun, dia tak pernah kata mak cik tak nak sayang, dia tak ada cakap begitu, tapi segala perbuatan dia, segala tingkah lakunya menggambarkan dia sayang mak bapaknya, memadai. Ada orang yang dia sayang darling I love you ni kepada isterinya 1000 kali satu hari, tapi di belakang dia menyeleweng, dia ada orang lain simpanan.
Pembohongan macam ni dengan Tuhan tak payah. Dengan sebab itu, kita jangan letakkan taubat kita kepada Allah itu hanya sebagai sumpah setia untuk orang terima ilmu silat dan sebagainya, bukan setakat itu. Tapi betul-betul satu komitmen peribadi, kita insaf betul-betul segala ketelanjuran kita, maka kita berhenti immediately dan kita berazam untuk melakukannya. Kita berazam untuk tidak melakukannya di masa depan tentang perbuatan jahat. Manakala perbuatan baik, kita berazam untuk melakukan sebanyak mungkin yang kita buat. Maka dengan sebab itu ulama telah meletakkan ciri taubat yang macam ni, sekurang-kurangnya dia mempunyai 3 atau 4 elemen. Yang pertama sekali, dia menyesal segala perkara yang dia telah buat yang buruk. Faham? Dan dia menyesal juga segala kewajipan yang dia tak tunaikan dengan baik, kewajipan yang wajib. Tak salat, tak beri zakat, tak bertanggungjawab, tak beri nafkah, menyeleweng dan sebagainya. Semua dia menyesal sini. Kalau sebelum ini kita menyesal yang salah saja, tapi kita kena menyesal juga perbuatan baik yang kita tak buat. Itu satu. Apabila kita menyesal, jangan tangguh-tangguh sama sekali. Kalau siapa sengaja menangguh-nangguhkan benda yang dia tahu salah, taubatnya bukan macam itu. Saya tak ingat ayat tertentu. Kalau siapa yang menangguh-nangguhkan taubat setelah dia tahu, maka dia tak akan diterima taubat itu. Sebab benda ni bukan benda boleh main senawar. Tak payah Allah, aku tak mau taubat lagi, tunggulah aku nak pencen besok, aku nak taubat. Sebab sekarang ni dapat banyak ni bulanan-bulanan yang orang duk bagi ni. Dia tangguh begitu. Dia duk main tarik tali dengan Tuhan. Ada orang macam itu. Kemudian pergi tepi-tepi jalan ni, dia angkat pula nak terima rasuah tu tepi jalan. Awak bagi dengan ikhlasnya. Oh, punya berlakonnya. Saya bukan minta pada awak ni, awak bagi dengan ikhlas pada saya ni. Gitu pula. Konon-kononnya rasuah yang dia bagi tadi bukan rasuah, tapi pemberian. Ada orang tanya saya satu. Dia dapat kontrak besar buat rumah, buat masjid. Tapi waktu tu juga dia beli kereta besar misalnya. Jadi di mana? Orang kata mungkin kontraktor tu hadiah pada dia Mercedes. Saya kata hadiah waktu tu, dia tak hadiah waktu lain. Betul tuan tengok kes Datuk Harun Idris. Waktu buat di kes rasuah dan tahun awal akhir 80-an tak? Dia kata dia bukan ambil, dia ambil untuk UMNO. Tapi apabila duit tu masuk ke tabung UMNO, luluslah projek kat Benteng tu. Ya tak? Apa kaitan dengan penerimaan duit itu dengan kelulusan projek? Kalau duit itu tak datang, projek tak lulus. Maka itu bukan derma, itu rasuah. Jadi hal-hal yang macam ini yang orang duk main di sebalik bawang ini. Dia terlindung di sebalik istilah-istilah. Dia sendiri mentafsirkan benda maksiat yang dia buat itu sebagai bukan maksiat. Kes-kes Robin Hood macam sekarang ni lah. Penyelewengan sendiri, tapi duit itu diberi pada orang ramai, rakyat dan sebagainya. Jadi itu satu hal yang sedang berlaku menyeluruh di seluruh dunia. Jadi dengan sebab itu, menyesal betul-betul dengan apa yang telah kita lakukan yang maksiat, dan kita menyesal juga yang kebajikan kita tak buat yang wajib. Penyesalan ini membawa kepada kita berhenti betul-betul immediately benda itu. Kalau tak berhenti dengan immediately, dia tak menyesal. Sebab itu yang kadang-kadang dia sengaja menangguhkan nak pergi Mekah. Dia kata tak boleh nak pergi Mekah lagi lah. Sebab kerja I ni terlibat dengan benda-benda yang tak berapa nak elok lah. Kalau I pergi Mekah pun susah lah. Itu apa maknanya tu? Banyak orang saya dengar macam itu. Jadi sebab itu ada orang yang pernah saya jumpa, apabila dia tanya saya bagi pendapat gitu, dia bekerja dengan bank. Waktu tu bank konvensional banyak, yang Islamik tak berapa banyak lah. Boleh katakan konvensional mereka ni dah cerita 20 tahun dulu lah. Sekarang ni boleh katakan ada Islamik dia dekat bank-bank kan setiap. Jadi apabila difatuakan yang kerja bank itu interest dia kurang-kurangnya ada syubhat, dia dengan penuh komitmen, dia berserah. Dia tak kira saya bergantung rezeki saya di tangan Tuhan, bukan di tangan bank. Dia berhenti, dia sanggup buat kerja-kerja lain. Itu tanda kata betul-betul dia menyesal. Itu salah satu bukti dia menyesal, iaitu menyesal tentang perbuatan itu. Sama ada dia buat perkara yang maksiat tu dia menyesal, atau dia meninggalkan perkara yang wajib pun dia menyesal. Dan dia tinggalkan benda tu immediately. Mana meninggalkan macam mana? Yang maksiat tu dia berhenti terus menerus immediately, dan yang baik dia terus buat, tak tangguh-tangguh lagi dah.
Sebab tu kita tengok ada orang yang dia apabila dia masuk penjara, lepas tu dia dibebaskan pada yang besar tu, perkara pertama dia buat lepas penjara tu, dia pergi ke umrah, pergi ke haji. Itu baik kalau betul-betul melambangkan yang dia nak kembali betul. Itu satu simbolik yang cukup baik. Dengan syarat dia balik memang berubah betul-betul, jangan sekadar nak bagi orang tengok aja. Ada orang macam itu. Itu satu simbolik yang cukup baik, menunjukkan dia telah insaf, dia berhenti daripada buatan itu dan dia terus membuktikan komitmen dia untuk buat benda yang baik. Jadi saya pun sebelum saya baca dengan khusus begini, saya faham kata taubat ni setakat tinggal yang maksiatnya, termasuk dia menyesal dia tak buat yang baik tu, dua-dua sekali. Dan apabila dia tinggal, immediately dia kena patuhi. Itu kata kembali itu, dia kembali kepada Allah secara immediately, iaitu dia kembali beramal semula segala yang baik, dan dia berhenti serta-merta segala benda yang mudarat tadi. Kemudian ciri yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulangi benda yang tak baik. Manakala benda yang maksiat tadi berazam tak akan buat lagi dah. Manakala benda yang baik dia berazam untuk tak tinggal dah solat fardu. Dan disebut dalam kitab ni, berazam itu berazam yang betul-betul, bukan berazam sekadar. Ada orang apabila dia, ini kes-kes yang tertentu saya nak sebut pun bila dirakam ni tak sedap kalau kes-kes orang yang keluar daripada penjara ataupun orang keluar daripada pusat perniagaan dadah. Nampak bulan-bulan pertama tu nampak dia betul-betul insaf ke masjid, surau semua elok tak? Nampak sangatlah kata dia berubah. Tapi dalam jangka waktu setahun, 2 tahun kemudian nampaknya kembali balik pada perangai asal. Ya tak? Jadi dengan kerana itu dia letakkan ciri untuk berazam untuk tidak mengulangi benda itu, berazam yang betul-betul azam dengan penuh komitmen. Dia sanggup mengharungi apa juga halangannya demi untuk memenuhi tujuan dia bertaubat. Faham tak? Itu dah 3 unsur penting. Faham ya? Dan yang keempat, ini agak berat lah. Dia mesti, kalau melibatkan orang lain, dia mesti menyelesaikan benda itu dengan orang yang lain itu. Hutang, atau dia pernah menceroboh isteri orang, atau dia pernah buat benda begini tak sampai hati lagi kita nak cakap, tapi ramai macam itu. Atau dia pernah menipu orang tu, kena minta maaf dan sebagainya. Tak kira lah, walaupun orang tak sanggup nak buat, tapi kalau selagi dia tak buat benda begitu, taubatnya tentang hal itu tidak diterima sebab sangkutan kepada orang itu tak selesai. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bab taubat ni, sangkutan kita dengan Allah agak mudah sikit lah kalau memenuhi 3 ciri tadi. Tapi payah dari segi implementasinya, sebab nak betul-betul berazam tu payah juga. Takut jadi ritual. Tapi bila sangkutan tu dengan manusia seperti hutang, kita pernah fitnah dia, kita pernah buat tak betul pada dia, nak pergi minta maaf pada dia, tu agak-agak rumit lah. Saya tengok dengan perkembangan sekarang ni, tuduh-menuduh maki hamun yang berlaku tadi, saya tak tahulah bagaimana orang tu nak kembali mengikut ayat taubat ni. Sejauh mana mereka boleh kembali kepada Allah dengan pengembalian yang betul-betul tulen, sehingga dia betul-betul berhenti benda itu. Saya tentang kes penagih dadah tu ada 1-2 yang betul-betul berjaya, tapi dia ni mungkin tak teruk waktu terlibat dulu. Tapi orang yang menghisap okok, apabila dia bertobat dia tak nak hisap okok, dia bertobat betul berjaya nampaknya. Berjaya. Kalau sanggup sampai macam tu, alhamdulillah. Tapi ada juga dia berjaya berhenti rokok tu. Satu doktor kata jantung awak dah teruk kerana awak isap rokok. Kalau awak tak berhenti, saya tak boleh jangka lah awak hidup berapa lama. Dia berhenti terpaksa, takut kerana jantung. Itu satu hal juga. Insaf tu insaf, tapi faktornya faktor bukan kerana Allah lagi, kerana takut mati. Tak apalah dia berhenti kurang-kurangnya. Sekarang ni bab rokok ni, apabila kita sebut kata rokok tu difatwa kepada haram, orang tak heran pun. Ya tak? Dia kata macam mana benda tu makruh dah elok dipetulkan sampai haram. Ini yang dia tak dapat terima. Jadi dengan sebab itu, kita melihat azam untuk tidak mengulangi benda itu dengan yang jahat, dan berazam juga untuk
melakukan yang baik dengan tidak putus-putus, dan azam ini mesti sungguh-sungguh. Dan inilah antara faktor banyak taubat itu gagal. Kalau tuan-tuan tengok orang yang keluar pusat-pusat serenti, keluar daripada macam budak pusat-pusat pemulihan budak itu, dalam peringkat awal-awal itu mungkin elok, tapi dalam waktu yang tertentu dia kembali balik, melainkan dipantau oleh mak bapaknya dengan baik, atau ada pihak-pihak tertentu dipantau dengan baik. Kalau tidak, dia kembali semula. Sebab itu kes-kes begini apabila terlibat, terutamanya benda-benda yang melibatkan ketagihan seperti merokok, seperti dadah. Bahkan saya pernah dengar orang-orang yang biasa berzina, dia dah asyik dah dengan berzina, dia susah nak tinggalkan walaupun dia ada isteri di rumah. Tak tahulah macam mana tarikan syaitan ini. Makanya sebab itu tuan-tuan, kalau siapa yang dapat meleraikan dirinya daripada perbuatan-perbuatan keji yang macam ini, itulah satu ujian yang cukup penting untuk mengatakan sejauh mana taubatnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Taubat yang dapat mengampunkan dosa saya kata tadi. Dan yang saya katakan taubat itu merangkumi semua dimensi. Yang pertamanya tinggal segala maksiat. Yang pertamanya dia menyesal segala yang maksiat. Termasuk dia menyesal juga yang baik dia tak buat. Semua dimensi, positif dan negatif. Dan dia berhenti immediately. Yang maksiat tadi dia berhenti immediately, dan yang kebajikan dia tak buat pun dia buat immediately, dia sambung, dia tak tanggung-tanggung lagi dah, nanti minggu depan baru kena nak mula sembahyang tu sah. Itu maksudnya. Dan yang ketiganya, dia berazam untuk tidak mengulangi yang maksiat tadi immediately juga, dan betul-betul dia berazam dengan sungguh-sungguh, disebut azam dengan jazam sekali. Dan dia berazam juga untuk meneruskan perbuatan baik itu dengan baik. Sebab itu dia sebut ayat tadi, man taba, dia bertobat, wa amana, dia beriman. Seolah-olahnya belum dia bertobat, jadi imannya terumbang-ambing. Itu makna dia. Itu yang bahayanya. Illa man taba wa amana, melainkan mereka yang telah bertaubat dan beriman semula. Maknanya waktu dia belum taubat tadi mungkin imannya terumbang-ambing. Sebab itu Tuhan sebut dia beriman. Dan tak cukup setakat dia bertaubat dan beriman, dia proofkan dengan perbuatan. Disebutkan lepas itu, wa amila amalan salihah, dan dia buat amalan yang saleh. Maknanya berapa ciri? Dia betul-betul menyesal ikut kaedah taubat, dan dia teguhkan semula keimanannya dengan azam yang tadi, menguatkan imannya betul-betul, dan dia betul-betul berhenti, dia buat yang baik sahaja, tinggal yang maksiat. Dari 3 unsur ayat itu, maka ulama telah merumuskan dengan rumusan yang tadi. Maka dengan sebab itu ayat Tuhan yang Tuhan sebut tentang perintah taubat ini, tuan-tuan tengok surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allahi jami'ah. Hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah kesemuanya. Jadi kesemuanya ni ada 2 makna. Kesemuanya makna kamu semua. Tapi dan sebab dia guna dah ayat kamu semua di peringkat awal tu, dah automatik merangkumi semua orang Islam. Maka jami'ah yang kedua itu bukan semua manusia lagi dah, semua kesalahan, iaitu maksiat yang kamu buat dan perbuatan baik yang kamu tinggalkan. Maka ulama kata kedua-dua sekali termasuk. Kamu bertaubatlah kamu semuanya sini termasuklah semua yang orang Islam, dan semuanya juga termasuk semua perbuatan maksiat yang telah kita buat dan semua perbuatan kebajikan yang telah kita tinggalkan. Itu maksud kesemuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Dia tak sebut wahai orang Islam. Orang Islam mudah ya mengucap 25 syahadat Islam lah, tapi dia beriman itu mesti proof. Sebab ciri iman tuan-tuan sekalian ada 3 elemen. Elemen yang pertama, at-tasdiq fil qalbi, believe in heart, percaya dengan hati. Elemen yang kedua, an-nutqu bil lisan, verbal confession from the heart, mesti mengaku dengan betul-betul, dengan tidak ada sebarang keraguan. Pengakuan dengan mulut dengan tidak ada keraguan ni membuktikan kesungguhannya. Sebab tu nak akad nikah, atau kalau gogak, tak sah. Saksi kita tak sah ni, dia tak straight. Ya tak? Akad nikah pun dia nak benda tu straight sekali, satu nafas je. Nak membuktikan betul-betul kata dia tak tersasul apa-apa. Kemudian
Yang ketiganya, walimtisal bil fi'li. Dia must prove dia taubat tu through his practical, iaitu 3 unsur: percaya dengan yakin di hati. Percaya ni tak cukup dengan percaya, melainkan dengan yakin. Nanti saya urai kejap lagi. Yang kedua, mengaku dengan mulut, bukan dipaksa, bukan setakat nak lulus akad nikah, bukan. Mengucap depan imam setakat akad nikah, bukan setakat tu. Kemudian walimtisal bil fi'li, buktikan dengan tingkah laku. Pembuktian tingkah laku itulah dia panggil apa dia? Amal ibadah kita. Sebab tu dah sebut tadi, wa amila amalan salihah. Mereka bertaubat, beriman dan buat baik. Mana buat baik dia lah amal ibadat dia. Dia proofkan taubatnya tu tulen dengan amal ibadatnya. Jadi kalau setakat dia beristighfar sehari 70 kali, katakanlah dia perangai tak berubah, apa erti elemennya tak cukup? Macam orang tanya apa tanda haji yang diterima. Oh, dia balik pakai serban, namanya nama haji. Itu bukan. Saya tak pernah belajar pun yang haji diterima tandanya macam itu. Haji diterima, dia balik, dia berubah kepada manusia yang sebelum ini kita nampak tak berapa Islamik, ke masjid pun kurang, tak ada benda-benda yang baik dia kurang. Bila dia balik itu dia telah menjadi manusia yang nak benda-benda begitu, dia buat terus. Itu tanda haji dia terima. Begitu juga iman, kalau setakat dia mengaku beriman, Tuhan sebut kata wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di kalangan manusia yang mengaku dia banyak beriman, wa ma hum bimumin, tapi mereka sebenarnya tak beriman. Sebab apa? Sebab dia tak beramal. Dan beramal itulah yang kita panggil amal ibadah. Sebab itu rangkuman antara beriman dengan beribadah tu 2 serangkai yang tak boleh berpisah. Iman benar hati mesti dengan yakin. Saya sebut tadi, saya nak ulas. Beriman setakat percaya tak cukup. Percaya yang yakin. Tuhan sebut Alif Lam Mim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Surah Al-Hujurat, saya tak ingat. Sesungguhnya mukmin yang tulen itu tak pernah ragu-ragu. Bermakna percaya dengan yakin. Tak pernah ragu-ragu. Lam itu, maksud lam dia guna, maknanya masa yang lampau. He never. Bukan masa depan. Dia tak pernah ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia membuktikan keimanannya tu dengan hartanya, sanggup infak beribu-ribu, berjuta-juta. Dan kalau perlu wa anfusihim, dia sanggup buktikan dengan nyawa dan tubuh badannya, sanggup mati di medan perang, bukan setakat sanggup salat. Maknanya kalau kita tengok gabungan ayat ini, beriman itu tanpa ragu-ragu, dia membuktikan ketidakraguannya itu dengan sanggup berjihad, wajahadu, sanggup berjihad, bukan setakat berubah, sanggup berjihad memenuhi kehendak iman. Berjihad dengan harta bendanya, bi amwalihim, dengan harta benda, infak ribu-ribu, juta-juta pun ada, bukan sayang-sayang. Wa anfusihim fi sabilillah, dengan nyawanya kalau perlu. Wa ulaika humus sadiqun, dan orang-orang ini sahaja yang betul-betul membenarkan, membuktikan yang imannya tu benar. Dia mengotakkan kerana imannya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, iman yang tak percaya, banyak orang dia percaya tapi tak yakin. Sebab tu ayat lepas itu, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fih. Alif Lam Mim, Tuhan yang tahu maknanya. Al-Quran itu tidak ada ragu padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang tertinggi di dalam kategori beriman. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, maknanya kalangan yang mulia di kalangan kamu ialah kamu yang beriman ini. Siapa yang paling bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Lepas itu, ayat itu, hudan lil muttaqin ialah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Al-Quran ni tanpa ragu-ragu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa ni yang beriman dengan benda yang gaib. Beriman dengan benda yang gaib, beriman dengan kesemua rukun iman tadi. Beriman tanpa ragu-ragu. Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata. Dan dia mendirikan salat. Dia membuktikan iman dengan mendirikan salat.
Wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia membelanjakan rezeki yang telah kami berikan kepada dia, membuktikan keimanan dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka juga beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau. Ayat lepas itu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka betul-betul yakin. Dia tak kata mereka beriman, dia tak kata mereka betul-betul percaya, mereka yakin. Jadi gabungan ayat ini, beriman di dalam Islam ni, beriman dengan yakin, bukan percaya-percaya tapi tak yakin. Contoh percaya tak yakin macam ni. Dia percaya kepada neraka, percaya, tapi maksiat dia buat juga. Adakah orang yang macam ni percaya yang yakin atau tidak? Kalau yang percaya dan yakin dengan berita kata neraka ni tidak terhingga panasnya, masuk kekal di dalamnya tak mati-mati kita, pasti dia berubah perangai dia. Itu percaya yang yakin. Kalau percaya yang tak yakin, dia tak kata bohong tapi perangai tak berubah. Dia contoh macam ini je. Berita kata, encik jangan pergi ni tempat ni, roadblock di depan tu, corner balik serta-merta. Dia bukan nampak apa lagi, dia percaya. Kalau dia tak percaya, dia jangan duk pergi jugalah. Sebab dia percaya, dia yakin. Jadi tindakan orang yang percaya dan yakin, dia akan berubah serta-merta, melainkan dia tak mampu berubah. Jadi kalau dia percaya dan yakin tapi tak berubah, percaya saja tapi tak yakin. Macam saya bagi contoh juga, dia percaya yang rokok itu berbahaya, tapi dia isap macam tu, percaya yang tak yakin. Tapi kalau percaya yang betul-betul yakin, dia akan berusaha untuk berhenti daripada merokok, tak cepat lambat. Ya tak? Itu contoh-contoh. Jadi dalam bab dunia akhirat pun macam itu. Sebab yang jadi begitu tuan-tuan sekalian, dia perlu pada yakin. Berita-berita tentang akhirat ni semua berita, bukan ada bukti dengan mata kepala. Orang pergi kubur tak pernah balik cerita pun. Ya tak? Siksa kubur pun tak pernah kita dengar pun, cuma ada berita-berita viral tu, entah betul entah tidak, kita tak tahu. Jadi kesemua itu berasaskan kepada perkhabaran yang kita yakini. Maka kita yakin kepada dosa, nerakanya, kita tak buat maksiat. Kita yakin kepada syurganya, pahalanya, kita buat kebajikan. Ya tak? Itu yakin. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila dia kata bertaubat, dia tapi perangai tak berubah. Di mana bukti taubatnya? Melainkan dia terhalang, betul-betul tak boleh nak berubah. Itu soal lain. Kata macam dia halang tadi, dia berada di tempat-tempat yang tak boleh nak pergi masjid, nak pergi apa, itu soal lain, kerana dia halang. Tapi memang dia sendiri yang tak berubah, tapi dia kata dia bertaubat. Ini yang timbul masalah. Taubatnya taubat yang tak termasuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Sebab itu dia kata, wa man lam yatub, ayat yang tadi, tubu ilallahi taubat, tubu ilallahi jami'ah, kamu hendaklah bertaubat kepada Allah semuanya, daripada semua bentuk dimensi maksiat tu. Bukan semuanya, semua manusia saja. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin. Sebab dia, saya kata jangan beriman, jangan Islam saja tapi tak beriman. La'allakum tuflihun, semoga kalau kamu boleh buat begitu, kamu insya-Allah berjaya. Bermakna kalau tidak melepasi tahap itu, kita tak berjaya walaupun kita taubat. Orang taubat tak berubah perangai. Kata dia ni pemalas, dah dibeletek oleh isterinya, dimarah oleh pun, dia bertaubatlah, dia nak buat baik, tapi duk macam tu juga, tak berjaya lah. Tapi bila bertaubat, daripada malas kepada rajin, daripada perangai tak elok kepada perangai elok, itu yang disebut berjaya akhirnya orang yang bertaubat. Itu Tuhan janjikan orang yang bertaubat macam itu, Tuhan janjikan dengan kejayaan dalam hidupnya. Kemudian orang yang enggan bertaubat, apa jadi pula? Itu surah An-Nur ayat 31. Manakala orang yang enggan bertaubat, tuan-tuan tengok surah Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dahsyat. Buka Al-Hujurat ayat 11. Siapa yang tak bertaubat, malah tak bertaubat mengikut kriteria dan mengikut kategori yang saya sebut tadi, bukan setakat ritual, bukan setakat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih berpuluh-puluh kali tapi perangai tak berubah, bukan yang itu. Tapi bertaubat sebagai satu skema yang saya sebut tadi, sebagai satu mekanisme untuk dia berubah. Faham tak? Jadi dia kena bertaubat macam itu. Kalau dia tak buat begitu, maka orang itu ialah orang yang zalim.
Mengapa Tuhan sebut zalim, tuan-tuan sekalian? Ini ulasan dia, ni tafsir ni. Kerana dia meninggalkan apa yang Tuhan suruh, iaitu dia tak berhenti perbuatan maksiat, sebab itu dipanggil orang zalim. Begitu juga dia tidak buat, dia terus melakukan perbuatan yang ditegah, maka dipanggil orang zalim. Sebab orang yang tak bertaubat memang macam itu, dia tinggalkan melakukan apa yang disuruh, dia tinggalkan, dia tak buat, kemudian dia terus melakukan perkara yang ditegah, maka kedua-dua ni dipanggil orang yang zalim, kerana dia tak bertaubat. Maka perkataan zalim itu tidak akan hilang daripada dia, melainkan taubatnya memenuhi ke semua dimensi itu. Apabila taubat yang tak memenuhi dimensi yang macam itu, maka taubat itu tidak menyelesaikan masalah dia, maka dia terus menjadi orang yang zalim. Bermakna mati besok, taubat itu tak boleh menyelamatkan dia, seperti saya baca mula-mula tadi. Walaupun dia bertaubat berapa juta kali satu hari, sebab taubatnya tak memenuhi ciri-ciri taubat. Hadis memang sebut siapa yang bertaubat, dan kalau taubatnya diterima seperti budak kecil, tidak ada dosa. Tapi nak memenuhi ciri taubat yang diterima tu, itu yang saya ulaskan tadi. Tentang hadis tadi tak dinafikan kebenarannya. Kalau taubatnya Tuhan terima, dia tidak ada dosa. Tapi sejauh mana taubat itu diterima? Kerana taubat tak memenuhi ciri-ciri yang saya sebut tadi. Jadi dikira siapa yang tak bertaubat. Malah tak bertaubat seperti itu. Takat bertaubat, saya bertaubat macam anak lah. Apabila bapaknya pukul dia, kata dia tu nakal, dia berjerit, dia bertaubat. Tapi lain kali dia buat semula. Dia budak yang nakal ke tak? Tak apalah dia budak. Tapi kalau orang tua-tua kena sebat dirawatan, kena hukuman-hukuman tertentu pun keluar, sambung balik. Itu maksudnya. Jadi ditafsirkan orang yang tak bertaubat seperti itu, maka orang-orang ini orang yang zalim, kerana dia meninggalkan perintah Allah dan dia melakukan terus benda yang ditegah oleh Allah. Jadi dengan sebab itu dia kata taubat ini akan tidak berjaya, dan taubat itu akan menjadi orang yang zalim kerana tak memenuhi ciri-ciri tadi. Maka dengan sebab itu ketentuan rojok surah At-Taubah ayat 112. Ada berapa minit lagi? Ada 2-3 minit lagi ya? 5 minit. Tuan-tuan tengok surah At-Taubah ayat 112. At-taibun al-abidun At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun al-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Surah At-Taubah ayat 112. Orang yang bertaubat itu yang terus beribadah kepada Allah, yang terus memuji Allah, yang terus mengembara dan mencari kebaikan, berjalan mencari kebaikan, musafir yang baik, yang terus merokok, maknanya rokok melakukan solat, dan sujud mana tunduk pada titah perintah Allah, bukan sujud dalam solat saja, yang menyuruh kepada kebaikan, ala amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yang mencegah perbuatan mungkar, wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang ini juga menjaga batas-batas Allah. Ulama kata dengan ayat yang rangkuman ini, itu memenuhi kehendak orang yang betul-betul bertaubat. Mana bertaubat ni bukan sekadar berhenti daripada perbuatan maksiat, tetapi dia kena melaksanakan ini semua. Dia tidak melaksanakan apa? Dia bertaubat, dia menyembah Allah semula, dia memuji Allah, dan dia bersafir kepada cara yang baik, fisabilillah secara yang baik. Rokok maknanya tunduk dan perintah, mematuhi titah perintah Allah, yang terus sujud, yang menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, dan menjaga batas-batas Allah. Jadi ulama kata menjaga batas-batas Allah ni sebahagian daripada komponen taubat. Batas Allah apa dia? Apa dia batas Allah? Yang haram jangan ditempuh. Kalau boleh yang makruh pun jangan dibuat, melainkan terpaksa. Dan yang wajib jangan dikompromi, mesti buat. Dan kalau boleh juga yang sunat. Itu semua batas-batas Allah. Dan batas-batas Allah di sini sebahagian daripada elemen taubat. Jadi dia kata automatik ayat ini, At-Taubah 112 ini, rangkuman ke semua konsep taubat berada dalam ayat ini. Maka dengan sebab itulah orang yang beramal dengan macam itu, barulah dia digelarkan orang yang betul-betul bertaubat, yang kembali kepada Allah, iaitu dia bertaubat daripada segala perbuatan yang maksiat, yang ditegah kepada Allah,
dan dia terus kembali kepada mentaati dengan melakukan perbuatan yang Tuhan suruh, mengikut rangkuman daripada ayat 112 beberapa ciri tadi. Saya sambung sikit lagi. Maka dengan sebab itu dia kata, taubat itu merupakan kita beramal dengan Islam keseluruhannya, dengan meninggalkan segala yang maksiat, melakukan secara yang baik pun taubat. Maka amalan Islam yang kita buat sepenuh itu juga termasuk dalam konsep taubat. Sebab taubat ni adalah ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Kita ni faham taubat secara klasik kita, oh dia berhenti pada maksiat, itu fahaman klasik kita. Mulai malam ini kita adjustkan. Itu maksud saya. Maka dengan sebab itu, apabila orang yang bertaubat macam itu, dia berhak menjadi kekasih Allah. Ini lagi satu sedap. Apabila dia bertaubat memenuhi ciri-ciri macam itu, maka dia berhak menjadi kekasih Allah. Sebab Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada ayat Quran, saya tak ingat di tempat mana. Sebab Tuhan sebut, innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan amat suka kepada orang yang banyak bertaubat, dan dia amat suka juga dengan orang yang selalu membersihkan diri, termasuk membersihkan jiwa dan membersihkan anggota lahir. Membersihkan jiwa daripada perangai-perangai mazmumah, riak, takbur, angkuh semua, dan digantikan dengan sifat mahmudah, rendah diri, tawaduk semua. Dan membersihkan lahir, membersihkan pakaian dia bersih daripada najis, dan membersihkan perangai dia. Bersih di sini. Dengan sebab itu, rangkuman daripada semua itu sebagai konsep taubat. Maka itu juga konsep agama kita macam itu. Itu satu rumusan. Ada lagi masa sikit ke ya. Rumusan yang satu lagi, taubat juga merupakan kita kembali kepada Allah secara total dengan meninggalkan segala yang Tuhan tegah, dan kita ambil yang Tuhan suruh saja. Dan pengembalian macam ini dia panggil taubat, dengan tinggal benda yang Tuhan tegah, kembali kepada yang Tuhan suruh saja, zahid dan batin, kerana semata-mata kita cintakan perintah Allah. Maka orang ini juga dianggap sebagai orang Islam yang beriman, yang mencapai darjah ihsan di dalam ibadah. Yang Jibril tanya Nabi, mal ihsan? Dalam soalan Jibril mengenai mal iman, Nabi jawab iman itu ada 6. Mal Islam, Nabi menjawab Islam itu ada 5. Kemudian dia tanya pula mal ihsan, ihsan itu makam yang tinggi dalam ibadah. Maka Jibril itu menjawab, Nabi menjawab, Jibril yang tanya menyamar sebagai student. Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Hendaklah kau sembah Allah seperti mana kamu melihat, seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi walaupun kamu tak melihat dia, kerana dia tidak sama dengan baharu, tapi kamu yakin sepanjang masa seluruh amal ibadat kamu dilihat oleh Allah. Bukan waktu semayang saja, waktu kita berseorangan, waktu kita buat apa juga, kita rasa Tuhan melihat kita. Apabila orang sampai kepada makam yang macam ini, maka dia telah sampai kepada darajah ihsan, maka dia dipanggil muhsin. Apabila orang yang macam ni, orang ini berhak mendapat pengampunan daripada Allah melalui taubat dia. Jadi dengan sebab itu dia katakan ramai manusia tidak memahami konsep taubat ini dengan betul. Maka mereka menjadikan taubat itu sebagai ritual untuk majlis-majlis tertentu, dengan ambil separuh saja daripada konsep taubat keseluruhannya, iaitu sekadar tinggal maksiat. Tapi perbuatan kebajikan tak ambil kisah sangat-sangat. Maka dengan sebab itu saya menyeru diri saya juga. Saya pun setelah saya membaca ini kitab tasawuf sebenarnya, tapi dibuat pendekatan secara yang macam ini atas nama sebahagian juga daripada bab ihsan, dan ihsan itu termasuk dalam bab yang cukup penting dalam tauhid. Maka kita jadikanlah taubat itu sebagai titik tolak untuk perubahan kita dalam semua dimensi kehidupan kita menyeluruh. Jadi maafkan saya dengan pendekatan yang macam ini untuk mempercepatkan supaya menghabiskan apa yang saya nak cakap. Segala yang salah itu daripada saya, dan yang benar itu semuanya daripada Allah. Saya tu hanya sekadar menyampaikan. Dan apabila kita telah sampai kepada derajat ini, Tuhan sebut satu ayat yang lain, saya nak ringkas yang ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, maka kamu bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul tulen. Nasuha tu taubat yang betul-betul tulen.
asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Semoga dengan taubat itu Allah akan mengampunkan dan menghapuskan segala maksiat yang kamu buat. Itu saya kata awal tadi. Wa yudkhilkum jannatin tajri, dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Dia baca. Jadi gabungan dua ayat ini dengan ayat saya baca mula tadi, yang Tuhan menghapuskan, Tuhan ganti kebaikan. Begitulah hebatnya taubat sekalian, tuan-tuan sekalian. Sebagai apa kita nak katakan? Sebagai pengubat sebenarnya untuk kita ni menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan ketulinan dalam ibadah kita, dan semua Tuhan akan terima apa yang kita buat lepas itu, maka kita akan dijamin syurga. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.